Selamat sejahtera kepada pensyarah Dr. Muhammad Naqib bin Handan, kawan-kawan saya dan hadirin yang dihormati sekalian. Salam satu Malaysia diucapkan. Saya, Tejason, berada di sini ingin menyampaikan pidato saya yang bertajuk pelepasan ideologi nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik. Sebelum saya menyampaikan pidato saya ingin memberitahu sedikit-sedikit tentang kedatangan ideologi nuklear ini kepada hadirin sekalian. Pada 11 Mac 2011, berlakunya gempa bumi yang bertahap 9 dan mengakibatkan berlakunya tsunami raksasa. Landasan tsunami dan gempa bumi ini telah menyebabkan benteng laut Loji tumbang dan seluruh bangunan dilimpahi oleh air laut. Akibatnya, penjana elektrik kepada loji nuklear terputus dan menyejuk reaktor tidak lagi berfungsi. Akhirnya reaktor-reaktor ini terlalu panas dan syarikat tenaga elektrik Tokyo mengambilkan tindakan untuk menyejukkan reaktor tersebut dengan air laut. Air loji nuklear yang tercemar ini akan disimpan dalam tangki-tangki air yang tertentu. Dan sehinggalah hari ini, Jepun telah menyimpan lebih daripada 1.25 juta tan air loji yang tercemar. Kembali kepada tajuk hari ini, iaitu pelepasan air loji nuklear. Pada 13 April 2021, Kabinet Kerajaan Jepun membuat keputusan untuk membebaskan air loji nuklear ini ke dalam air lautan Pasifik dalam tempoh 30 tahun. Pada pendapat saya tidak setuju atas tindakan kerajaan Jepun yang ingin membebaskan air loji nuklear ke dalam laut. Hal ini disebabkan air-air yang tercemar ini akan membawa kesan-kesan yang serius kepada bumi kita, khususnya haiwan-haiwan marine, seperti mutasi jin secara tidak langsung. Berdasarkan rancangan Jepun, air loji nuklear ini akan diproses dengan cara yang bernama Advanced Liquid Processing System, ALPS. ALPS ini adalah berfungsi untuk mengingkirkan bahan-bahan radioaktif yang terkandung dalam air loji nuklear, seperti strontium 90, iodin 129, cesium 137 dan kobalt 60, kecuali tritium, sehinggalah tahap yang sesuai minum. Ini bermakna ALPS tidak dapat mengingkirkan bahan-bahan radioaktif secara sepenuhnya walaupun kandungan radioaktif dalam dapat dicairkan sehinggalah tahap yang sangat-sangat rendah. Adakah ia tidak akan membawa sebarang risiko kepada kesihatan kita sekiranya manusia makan makanan marine yang tercemar dalam tempoh yang panjang? Kegagalan mengingkirkan tritium dalam air loji nuklear juga membawa risiko kepada kesihatan kita. Tritium adalah isotop kepada hidrogen. Ia akan membebaskan sinaran beta yang bertenaga rendah, tapi ia tidak akan menembusi kulit kita. Oleh itu, kita tidak perlu risau kesan secara langsung kepada badan kita, tetapi ia akan membawa risiko kesihatan kepada kita sekiranya kita makan makanan yang terkandung tritium. Kita sebagai pengguna yang terakhir kepada rantaian makanan, adakah kita akan termakan makanan yang tercemar oleh tritium? Jawapannya, ya. Air loji nuklear yang terkandung tritium akan dibebaskan ke laut dan akhirnya air ini akan tercemar seluruh dunia dalam tempoh 10 tahun. Dan haiwan marine seperti ikan dan udang juga akan tercemar dengan tritium. Dan manusia akan menjadi mangsa yang terakhir kepada tindakan Jepun ini. Rancangan Jepun terhadap pelepasan air loji nuklear telah dibatalkan oleh negara-negara seperti China, Taiwan, Korea, Filipina dan nelayan-nelayan Jepun. Hanya sebuah negara menyokong kepada tindakan Jepun tersebut, iaitu Amerika Syarikat. Nelayan-nelayan Korea dan Jepun telah mengadakan demonstrasi atas tindakan kerajaan Jepun
setelah berlakunya kemalangan nuklear Fukushima pada tahun 2011. Lebih daripada 40% makanan marin mengandungi kepekatan Celsius 137 melebihi tahap sesuai makan iaitu 100 becquerel per kilogram. Oleh itu, kerajaan Jepun menyekatkan nelayan Jepun untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perikanan di kawasan Fukushima. Dan negara-negara lain seperti Korea, Amerika Syarikat juga mengelakkan makanan marin import daripada negara Jepun. Ini telah menyebabkan nelayan Jepun mengalami kerugian yang besar. Pada tahun ini, sekatan ini telah dibatalkan oleh negara Jepun disebabkan bahan radioaktif air laut Fukushima telah diturun, tetapi rancangan Jepun yang membebaskan air loji nuklear ke dalam laut telah membangkitkan kemarahan nelayan kerana rancangan tersebut akan menjejaskan pendapatan nelayan. Bukan sahaja nelayan di Jepun tetapi di seluruh dunia. Selain itu, terdapat badan bukan kerajaan NGO seperti Greenpeace mengkritikan kerajaan Jepun yang berniat untuk merahsiakan data-data tentang air loji nuklear yang diproses oleh ALPS. Dan mereka bimbang akan kandungan radioaktif dalam air loji masih tidak dapat mencapai tahap yang disahkan. Menurut kepada laporan Syarikat Tenaga Elektrik Tokyo pada tahun 2018, terhadap air yang diproses dengan ALPS, terdapat bahan-bahan radioaktif seperti iodin 129 dengan indeks maksimumnya 62 becquerel per liter. Dan ia telah melebihi tahap yang disahkan iaitu 9 becquerel per liter. Dan iodin 129 mempunyai separuh hayat yang panjang iaitu 15.7 juta tahun. Tambahan pula, dalam laporan tersebut juga mengesankan bahan seperti ruthenium 106 dengan indeks maksimumnya 92.5 becquerel per liter. Ia hanya rendah sedikit daripada tahap yang disahkan iaitu 100 becquerel per liter. Greenpeace juga mengambil berat dalam isu ini dan mengesakikan ketelusan rancangan Jepun ini. Walau bagaimanapun, terdapat banyak cara lagi untuk mengurus air loji nuklear seperti penjejatan air loji, elektrolisis air, membekukan air loji dan menanam ia dalam kedalaman 2,500 km daripada permukaan bumi. Tetapi kerajaan Jepun ingkar melaksanakan pelan-pelan tersebut disebabkan kos membebaskan air loji nuklear ke lautan adalah pendekatan yang paling murah. Adakah kita sebagai manusia ingin mendedahkan generasi-generasi baru kita kepada risiko-risiko yang dibawa oleh tindakan Jepun? Adakah kita ingin menangguhkan kesan-kesan yang dibawa oleh tindakan Jepun yang hanya mementingkan kepentingan negara mereka? Saya berharap isu ini dapat dititik beratkan oleh seluruh rakyat supaya kita sedar kepada kesan-kesan tindakan ini. Dan saya juga berharap pemimpin-pemimpin negara yang dapat menyuarakan isu ini dalam mesyuarat organisasi antarabangsa dan membincangkan pendekatan yang terbaik demi kebajikan seluruh dunia. Saya ingin menamatkan pidato saya dengan satu persoalan. Sekiranya air yang diproses oleh ALPS telah mencapai tahap sesuai minum, kenapa negara Jepun tidak menggunakan air tersebut sebagai sumber air kepada penduduk mereka? Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.